بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupalah hari ni hari Khamis walaupun awak berada di rumah, ambillah masa selepas Zuhur ni ke, selepas Asar ni ke untuk baca surah Yasin lah dan apa-apa yang kita buat ni kita berserah kepada Tuhan lah. Kita dah belajar dah, kita dah usaha dah. Okay. Kita harap apa-apa yang kita buat ni mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala lah. Okey, dan kemudian cikgu nak bagi tahu juga KPM dia nak kita habiskan silibus lah sebelum bulan 12. Jadi mungkin cikgu akan laju lah sebab kita ada 3 bab lagi, 13, 14, 15. Dan untuk makluman awak bab 13, 14, 15 ni semua bab yang belakang-belakang ni semua susah. Jadi cikgu terpaksa cepat-cepatkan lah, okey. Sebab kita nak kena habis juga topik ni macam mana. Okay, so hari ni kita nak masuk bab 12.7. Nampak tak skrin cikgu sekarang? Nampak. Okay, nampak Okay. Oh, kenapa cikgu ambil yang ni? Sekejap cikgu back balik. Dia dah ke belakang dah ni. Cepat sangat ni. Okay. Okay, kita bukan 12.7. Kita nak masuk tajuk ni. Tajuk ni susah lah. Cikgu cakap betul lah. 12.6 ni dia kena melibatkan banyak penghafalan. Awak kena hafal nama, istilah, kena fahamkan betul-betul. Dan tajuk 12.6 ni memang tajuk yang selalulah famous naik dalam exam. Memang pilihan lah soalan kalau tak ada 12.6 ni tak lengkap rasa soalan tu. Okay, so dengar betul-betul. Okay, jadi 12.6 ni cikgu tak bacalah yang dalam buku teks tu sebab cikgu dah buat dalam bentuk ringkasan macam ni. Okay, cikgu dah buat bentuk ringkasan macam ni. Jadi awak sambil-sambil tu rujuk buku teks tadi. Okay, jadi apa sistem endokrin ni? Sistem endokrin ni dia duduk dalam sekali dengan sistem saraf. Dia duduk dalam bab yang sama dalam sistem saraf. Jadi selepas kita belajar sistem saraf, kita belajar sistem endokrin. Jadi sistem endokrin ni sistem gapo? Okay, ia melibatkan kelenjar yang merembeskan hormon. Awak tahu kan awak ada hormon ke? Contoh, awak kata hormon aku tak betul ni, period tak mari ni ataupun period awak kucar, bulan ni datang bulan depan tak mari period. Sebab apa tu? Sebab hormon awak kucar. Okay, jadi sistem endokrin ni ialah melibatkan kelenjar yang merembeskan hormon. Dia ni berkait dengan hormon. Kalau sistem saraf tu berkait dengan saraf. Jadi kalau awak tengok dalam satu bab tu, dia ada saraf dengan sistem endokrin. Maknanya dia ni macam dua beradik. Dia macam dua beradik. Maknanya kalau awak belajar sistem saraf, awak kena belajar sistem endokrin. Okey, yang kedua, ia merupakan kelenjar yang tidak berduktus. Dia ni adalah kelenjar yang tak ada salur. Dia bukan macam salur darah. Kalau salur darah ni salur panjang ke, darah mengalir dalam salur ni, dia tak. Dia ni kelenjar tapi yang tidak berduktus. Maksudnya dia kelenjar macam ni contoh katakan. Ni kelenjar dia. Dia tak ada salur-salur. Bila dia keluarkan hormon, hormon terus masuk dalam darah. Faham ke? Dia tak ada salur khusus. Dia tak ada salur panjang tu, tak ada. Kalau dia rembeskan hormon, hormon tu terus masuk dalam darah, dibawa oleh darah. Okey, hormon dirembes secara terus masuk ke dalam aliran darah dan darah itulah yang akan membawa hormon pergi ke seluruh badan awak. Jadi dia tidak memerlukan salur. Okey, dia keluar tu, dia terus masuk dalam darah. Darah pun bawa lah hormon-hormon tu ke seluruh badan awak. Okay, hormon hanya memberi kesan kepada sel sasaran yang spesifik. Dia bukan macam darah, dia bukan macam saraf. Kalau sistem saraf ke, sistem saraf tu kesan dia macam seluruh badan ke. Tapi kalau hormon ni, dia tak. Kalau katakan contoh hormon tu nak pergi ke jantung, jantung je lah yang akan terima kesan. Kalau hormon tu pergi ke ovari awak, ovari je lah. Tu maksud cikgu dah.
Okay, maksud dia hanya pergi memberi kesan kepada sel sasaran yang spesifik. Kalau dia nak pergi ke mana? Pergi ke hati je lah yang terima kesan dia. Dia bukan seluruh badan. Hormon bergabung dengan molekul reseptor spesifik pada permukaan membran sel sasaran. Maka terhasillah gerak balas spesifik. Jadi bila dia sampai dekat sel sasaran tu, hormon tu akan bergabung dengan molekul reseptor yang spesifik, maka terhasillah gerak balas yang spesifik. Sebab tu dia kena ada perkataan spesifik. Spesifik tu dia hanya pergi ke organ yang dia nak saja. Kemudian bila sampai dekat situ, dia akan bergabung dengan molekul reseptor yang spesifik. Yang nak terima dia tu yang spesifik. Kemudian barulah terhasilnya gerak balas yang spesifik. Okey, fungsi hormon ni kita akan belajar dalam pembiakan, dalam pertumbuhan dan yang penting sangat dalam homeostasis. Jadi homeostasis ni apa? Homeostasis ni ialah keseimbangan dalam badan. Jadi kalau tak ada hormon, maka tak ada keseimbangan dalam badan dan awak akan menghidap macam-macam penyakit lah. Okay, so now kita tengok dah. Okay, kita nak tengok sekarang apakah kelenjar-kelenjar endokrin yang terdapat dalam sistem endokrin manusia. Okey, hypothalamus ni, dia ni duduk dalam otak ke? Terletak dalam otak. Otak manusia, otak perempuan, otak lelaki. Ada hypothalamus. Jadi hypothalamus ni lah yang mengawal atau homeostasis. Dialah yang nak jaga keseimbangan dalam badan awak ni. Okey, lepas ni kita akan tengok secara detail. Tajuk bab 13 nanti awak akan belajar secara detail. Gapo homeostasis ni? Maksudnya pentingnya homeostasis ni iaitu keseimbangan dalam badan. Kalau dia tak seimbang, macam-macam penyakit awak akan hidap. Okey. Jadi ini ialah kelenjar-kelenjar. Inilah kelenjar-kelenjar yang merembeskan hormon. Iaitu yang pertama, yang paling penting sekali ialah kelenjar pituitari. Nampak? Kelenjar pituitari ni, dia duduk dalam otak ni. Otak lelaki ke otak perempuan ke semua ada kelenjar pituitari. Hak ni yang paling utama. Okey, hypothalamus ni bukan kelenjar dah. Ni cikgu bulat-bulatkan ni. Inilah kelenjar endokrin yang merembeskan hormon-hormon dalam badan kita. Okey, yang kedua kita ada dekat leher ni bentuk macam rama-rama. Nampak bentuk dia macam rama-rama ni? Ini kita panggil kelenjar thyroid. Okay, kelenjar thyroid. So kalau dia ada masalah dengan kelenjar thyroid ni, dia akan jadi bekak tu. Leher dia akan jadi bekak. Kalau dia ada masalah dengan kelenjar thyroid. Okay, kemudian kita ada dekat ginjal awak, alik atas ni, ginjal awak ni yang atas ni, kita panggil dia kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal. Kemudian bentuk macam daun ni, ini ialah pankreas. Kata cikgu, bukan pankreas ni merembeskan enzim Ya, dia merembeskan jus pankreas, tapi pada masa sama dia merembeskan hormon. Maksudnya bisa dia ni. Dia merembeskan enzim lagi, kemudian pada masa sama dia merembeskan hormon. Nanti kita akan belajar. Okay. Kemudian ni khusus untuk perempuan. Sebab tu dia buat macam ni. Ada dalam perempuan saja ni. Ini ialah ovari. Ovari. Jadi ovari retina merembeskan hormon juga. Okey, kalau yang lelaki saja, testis. Testis dia tu adalah juga kelenjar endokrin. Jadi ada berapa kelenjar endokrin dalam badan manusia? 1, 2, 3, 4, 5. 5 untuk lelaki, 5 untuk perempuan. Boleh Okey? Itu ialah contoh-contoh kelenjar endokrin. Awak kena hafal lah. Kelenjar pituitari duduk dalam kepala, otak. Kelenjar thyroid duduk dekat leher. Kelenjar adrenal duduk dekat ginjal. Pankreas, duduk yang kita belajar dari sistem pencernaan tu. Okey, ovari perempuan, testis lelaki. Dapat Okey, kemudian kita nak tengok fungsi-fungsi hormon pula. Okey, kita pergi kepada kelenjar pituitari dulu. Okey, kelenjar pituitari ni cikgu kata yang paling penting. Okey, merupakan kelenjar utama. Sebab tu cikgu kata dia ni kelenjar paling penting sebab dia adalah kelenjar utama. Okey, soalan SPM pernah tanya. Tolong take note buat nota dalam buku teks tu.
soalan SPM pernah tanya, kenapa kelenjar pituitari merupakan kelenjar utama sistem endokrin? Pernah tanya. Dalam Teraya Kelantan pun pernah tanya, kenapa kelenjar pituitari dianggap sebagai kelenjar utama? Jadi jawapannya inilah, kerana kelenjar ini merembeskan hormon yang mengawal rembesan kelenjar endokrin lain. Maksud dia macam ni dah. Okey, cikgu tunjuk gambar dia dulu. Kenapa kelenjar pituitari ni kelenjar paling utama? Sebab kalau kelenjar pituitari ni akan merembeskan banyak hormon. Dan hormon-hormon tu akan merangsang kelenjar-kelenjar lain untuk rembes hormon lain. Kau ayat cikgu dia macam ni. Kalau kelenjar pituitari tak keluar hormon, tidak merembeskan hormon, maka tak ada hormon-hormon lain. Maksudnya kalau kelenjar pituitari tidak merembeskan hormon, maka hormon dia tu tak boleh nak rangsang kelenjar lain tu untuk merembeskan hormon. Dah. Okey. Jadi kenapa dia dianggap sebagai kelenjar utama? Kerana kelenjar ini merembeskan hormon. Dia waktu ambil hormon. Hormon ni pula mengawal kelenjar-kelenjar endokrin lain untuk rembes hormon lain. Keseimbangan tadi. Cikgu kata yang mengawal keseimbangan tadi. Okey sekejap buat apa ni? Okey sekejap dia dah back balik ni. Sekejap kenapa dia macam ni? Sekejap. Sambil-sambil tahu tengok buku lah. Kau baca dulu. Dia dah terback balik ni. Sambil-sambil tahu baca lah. Baca buku tu. Okay, nampak cikgu? Nampak. Okay, sorry dah. Biasalah cikgu tekan apa saat ni. Okay, kemudian jadi dia ni duduk dalam otak ni. So kalau awak tengok sini, ini ialah hypothalamus. Jadi dia kata tadi kelenjar pituitari ni terletak di dasar hypothalamus. Dasar maksudnya di bawah hypothalamus. Okay, nampak tak? Inilah dia ni. Ni dia ni, stokor bulat ni. Okay, dia terletak di bawah hypothalamus dan terletak di dalam otak. So kalau awak tengok, mana ada salur? Dia tu bulat macam tu je. Tak ada salur. Maknanya kalau dia keluarkan hormon, hormon tu terus masuk dalam darah. Okay, dan kelenjar pituitari ni terdiri daripada dua lobus. Yang depan ni kita panggil lobus anterior ni, yang ni. Manakala yang belakang ni kita panggil lobus posterior. Dia ada dua lobus. Di depan orang panggil anterior. Kalau belakang lobus posterior. Okey, kemudian kena tahu juga lobus posterior ni yang belakang tu merembeskan hormon apa? Dan lobus anterior merembeskan hormon apa. Jadi sebab tu cikgu kata tadi awak kena memang banyak menghafal. Bio ni dia tak lari dah. Memang kena hafal. Sebab tu siapa-siapa yang buat bidang bio, siapa-siapa yang buat medik, benda-benda yang berkait dengan bio ni, satu sememangnya orang yang suka membaca lah. Memang orang itu suka membaca. Dan yang kedua memang orang itu ada kebolehan menghafal yang tinggi. Yang ketiga rajin. Biasanya orang yang buat bidang bio ni orang-orang yang macam ni lah. Sebab memang dia kena baca, dia kena menghafal, dia kena duduk dengan buku semua. Okey. Jadi kita tengok kalau yang lobus posterior belakang ni
dia merembeskan hormon ADH, antidiuresis. Okay, dalam exam, kalau awak tak ingat nak tulis antidiuresis, awak boleh buat macam ni lah. A besar, D besar, H besar. Jangan tulis macam ni. Salah. Dia ada cara nak tulis. So kalau awak tak ingat antidiuresis, awak boleh hafal ADH. Okay? Antidiuresis. Okay, antidiuresis ni, ADH, kalau dirembeskan dia akan terus ke ginjal. Dia akan terus dirembeskan keluar je pergi ke ginjal. Fungsinya ialah A untuk air. Cara cikgu hafal ialah ADH. Ada A depan kan? A untuk air. Fungsi dia untuk apa? Untuk merangsang penyerapan semula air. Untuk merangsang penyerapan semula air. Yang ni kita akan belajar detail lepas ni. Kalau cikgu cerita lah ni pun awak tak faham. So awak hafal je. Oh kalau hormon ADH, A untuk air. Maksudnya nak merangsang serap semula. Ni dia perkataan ni, istilah ni. Serap semula air. Awak tak boleh tulis merangsang penyerapan air, salah. Dia kena tulis merangsang penyerapan semula air. Maknanya kita nak kecing dah. Kita nak kecing, nak buai dah air. Tapi dia ambil balik. Tu maksud dia. Merangsang penyerapan semula air. Maknanya ambil semula air. Okay. Yang kedua, ostorio ni merembeskan hormon oksitosin. Oksitosin. Okay. Oksitosin. Okay. Oksitosin ni bila dirembeskan dia terus ke otot uterus. Otot uterus maknanya wanita je lah. Otot uterus. You know uterus ni adalah gota awak ni, rahim awak ni. Ni uterus ni. Okay, so fungsi dia untuk apa? Merangsang pengecutan otot uterus semasa kelahiran. Merangsang pengecutan otot uterus semasa kelahiran. Maknanya bila awak beranak je, dia akan ngecut balik. Okay, dia akan mengecut balik. Jadi oksitosin ni dia hanya keluar bila awak lepas beranak. Okay. Yang kedua, oksitosin ni akan dirembes terus ke kelenjar susu. Okay, ke breast awak tu lah. Untuk apa? Untuk ibu mengandung juga. Untuk apa? Untuk merangsang pengeluaran susu. Jadi betul tak cikgu kata oksitosin ni untuk wanita bila dia beranak? Apa cikgu? Sebab dia untuk merangsang pengecutan otot uterus. Selepas beranak tu dia akan ngecut balik otot uterus tu. Okay, yang kedua untuk susu tu. Untuk merangsang pengeluaran susu. Boleh deh? Okay, seterusnya. Yang ni hak payah sikitnya. Ni kalau anterior. Kalau anterior ni banyak hormon. Tapi senang untuk cikgu ialah bila sebut kelenjar pituitari, cara nak ingat semua hormon dia ada H belakang. Semua hormon dia ada H. Tak ada ADH. Kecuali oksitosin lah. Okay, so kita tengok deh. Kalau anterior, LH. Dia merembeskan hormon LH. Apa dia? Pelutinan. Awak kata LH tapi nama pelutinan. Sebenarnya pelajar, nama-nama ni semua dalam bahasa Inggeris. LH tu maksud dia luteinizing hormone. Nampak? Luteinizing hormone. LH. Dia ambil hak dalam BI. Pelutinan. Okey. LH ni bila dia keluar, dia dirembeskan, dia nak pergi mana? Dia akan pergi ke ovari perempuan atau ke testis lelaki. Okey, kalau dia pergi ke ovari perempuan, fungsinya ialah untuk merangsang ovulasi, perovulasi, membantu perkembangan korpus luteum dan rembesan estrogen dan progesteron. Awak hafal je dulu sebab nanti dalam bab 15 nanti awak akan jumpa semua benda ni. Barulah awak faham. Kalau cikgu cerita law ni pun awak tak nampak. Okey, nanti bila masuk tajuk ni bab 15 cikgu akan ingatkan balik awak. Okay, jadi cikgu ulang balik. LH ni dirembeskan ke ovari. Organ dia lah dia akan keluar, dia akan terus pergi ke ovari perempuan. Fungsi dia untuk apa? Merangsang ovulasi. Apa dia cikgu ovulasi ni? Ovulasi ni ialah pembebasan telur awak tu, ovum awak tu. Okay, merangsang ovulasi, merangsang perkembangan korpus luteum dan merembeskan estrogen dan progesteron.
Okey, manakala untuk testis pula orang jantan untuk merangsang rembesan hormon orang jantan lah, testosteron. Maknanya dia akan pergi ke testis, dia akan tolong, dia akan bantu, dia akan rangsang, dia akan suruh testis tolong rembeskan hormon testosteron. So awak nampak tak kalau kelenjar pituitari ni tak ada, maka dia tak boleh nak keluarkan hormon, hormon tak akan bantu hormon-hormon lain keluar. Okay dah. Okey, seterusnya hormon pertumbuhan GH. Apa GH cikgu? G tu untuk growth. Cik kata tadi kan nama dia dalam bahasa Inggeris. Growth hormone. Growth ni ialah hormon pertumbuhan. Bila ia dirembeskan, dia terus ke tisu lembut dan ke tulang-tulang. Okey, fungsi dia untuk apa? Untuk pertumbuhan lah. Untuk merangsang pertumbuhan. Untuk pengetahuan awak, kalau GH ni banyak sangat, tu yang jadi tinggi sangat-sangat tu, jadi gergasi dah ada kan lelaki tertinggi dunia. Tu sebab dia banyak doa GH tu. Cikgu kalau yang kerdil-kerdil pernah tengok lakonan ke ataupun orang yang kerdil kecil. Sebab GH dia tak cukup. Okay, GH dia tak cukup. Jadi GH ni untuk merangsang pertumbuhan, untuk sintesis protein dan metabolisme lemak. Bila protein cukup, maka berlakulah pertumbuhan. Okey, seterusnya ACTH. Ni payah dah. Jadi lebih baik awak tulis huruf je lah, ACTH, iaitu adrenocorticotrophs. Hormon adrenocorticotrophs. Jadi ACTH ni A untuk A juga. Maka bila keluar dia terus pergi ke adrenal untuk merangsang adrenal. Cikgu adrenal ni duduk mana tadi? Adrenal ni duduk dekat ginjal, buah pinggang awak. Merangsang adrenal untuk merembes hormon. Okey, seterusnya hormon TSH. T untuk thyroid. Sebab apa? Sebab nama bahasa Inggeris dia adalah T-thyroid, S stimulating, H hormone. Thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone. Sebab tu nama dia hormon perangsang thyroid. Jadi bila dia dikeluarkan, dia terus pergi ke kelenjar thyroid yang duduk dekat leher awak tu. Fungsi dia ialah untuk merangsang thyroid untuk rembes tiroksina. Okey, dan akhir sekali FSH. F untuk follicle, S stimulating, H hormone. So, hormon perangsang follicle. Hormon perangsang follicle bila dirembeskan dia terus pergi ke ovari dan testis. Kalau ovari untuk perempuan, merangsang perkembangan folikel dalam ovari, yang ni pun nanti bab 15 cikgu akan terangkan. Dan untuk testis lelaki, merangsang spermatogenesis. Yang ni pun bab 15. Awak just hafal sahaja. Sebab nanti bab 15 dia akan pergi lebih detail lagi. Okay, jadi tolonglah lepas cikgu ajar nanti hafal. Kelenjar pituitari ada dua bahagian. Lobus anterior dan lobus posterior. Lobus anterior merembeskan berapa hormon? 5 hormon. Hormon LH, ACTH, GH, TSH, FSH. Cikgu, saya kena tahu ke dia rembes gimana fungsi dia? Yes, kena tahu. Okay, kemudian lobus posterior merembeskan ADH dan oksitosin. Okay, tolong baca, hafal. Okay, seterusnya. Kita pergi yang ni. Okay, hormon yang mengawal atur rembesan kelenjar hormon yang lain dikenali sebagai hormon perangsang. Sebab tu kalau awak baca tadi semua merangsang. Sebab apa? Sebab kalau tak ada hormon-hormon daripada kelenjar pituitari tu, maka dia tak boleh nak rangsang hormon lain keluar. Jadi hormon-hormon itu kita panggil hormon perangsang. Okey, jadi ini termasuklah hormon TSH. Sebab apa TSH cikgu? Awak tengok nama dia. Hormon perangsang thyroid. Maknanya dia ni dia akan rangsang kelenjar thyroid dekat tekak ni. Awak faham ke? TSH ni dirembes oleh pituitari. Tapi kenapa nama dia hormon perangsang thyroid? Sebab dia ni fungsi dia untuk rangsang kelenjar thyroid dekat tekak. Jadi kalau maknanya kalau dia tu tak ada, TSH tak ada, maka thyroid dekat tekak awak, dekat leher awak pun tak boleh berfungsi. Sama juga dengan hormon ACTH.
ACTH pun hormon merangsang adrenal. Jadi kalau dia tak ada, maka dia tak boleh nak rangsang adrenal. Sama juga macam contoh ni dia kata TSH, merangsang kelenjar thyroid untuk merembes tiroksina. Jadi maknanya kalau tak ada TSH, maka tak ada lah tiroksina. Boleh deh? Okey. Hormon yang bertindak secara langsung pada organ sasaran termasuklah hormon pertumbuhan GH. Maksud dia kalau yang jenis hormon tak ada rangsang-rangsang ni, tak ada nama perangsang tu, maknanya hormon tu terus pergi ke organ selalu. Contoh macam GH, oksitosin, hormon ADH. Awak faham ke? Cikgu back balik deh nak suruh awak nampak. Dia payah sikit tajuk ni. Okay. Kalau dia ada nama macam ni. TSH. Awak nampak tak ada stimulating tu. Maknanya dia ni kalau tak ada dia, tak ada hormon lain. Tu maksud dia. Sebab tu perkataan dia semua merangsang. Dia ada jenis-jenis ada TSH ni. Hormon lain pun merangsang juga. Jadi pula dah. Hormon lain pun merangsang juga tetapi dia tak sama macam yang TSH, FSH. Apa pula ni? Cikgu tertekan dah ni sebab sekejap deh. Sekejap apa pula ni? Okay, sambil-sambil tu you all baca dulu deh. Sambil-sambil tu bolehlah hafal LH tu apa. Dia restarting dia ni. Okay, ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Cikgu tak boleh nak back ni. Sekejap. Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada, cikgu. Banyak deh kena ngapa deh. Andu baru kelenjar pituitari deh. Cikgu tak pergi kelenjar-kelenjar lain lagi. Bila cikgu pergi ke kelenjar lain, cikgu banyak lagi hormon yang awak kena hafal deh. Okey. Okey, sementara cikgu tu, cikgu nak tengok dekat chatting. Boleh lagi ke? Boleh cikgu sambung lagi? Kau lugar dah, nak mutuh dah. Tak apa-apa dah cikgu mengajar. Boleh lagi deh. Jadi lepas ni Boleh. kena ni lah. Dan cikgu tak boleh buang masa juga sebab cikgu kena kejar topik banyak sangat kita ni. Okey, sekejap sebab apa PowerPoint cikgu jadi macam ni? Sebab banyak-banyak PowerPoint yang ni yang paling panjang. Sebab dia gabung dua bab, sistem saraf dengan sistem endokrin. Jadi bila dia terlalu besar, kandungan dia tu dia jadi macam ni lah. Dia jadi dia jadi ni. Sebab memang dia antara bahan paling banyak. Dia macam lambat sikit lah untuk PowerPoint yang ni. Okey, so kalau tak ada masalah, cikgu nak sambung seterusnya. Okey, nampak dah slide cikgu? Nampak. Okey. Kemudian cikgu nak pergi yang ni pula. Ayat dia yang ketiga ialah hypothalamus. Hypothalamus tadi bukan kelenjar pituitari deh. Hypothalamus merembeskan hormon perembes gonadotrophins. Mai mana pula ni cikgu? Hypothalamus ni, yang ni awak untuk pengetahuan awak lah. Jadi hypothalamus merembeskan hormon GnRH. Cara tulis dia macam ni. Jangan, kalau tak ingat gonadotrophin tu, awak buat je G besar, N kecil, R besar, H besar. Gonadotrophin iaitu yang merangsang kelenjar pituitari untuk merembeskan FSH dan LH terus ke dalam darah. Okey. Okey, habis yang tu.
Kita pergi pula kelenjar-kelenjar lain. Awak kata, Masya Allah, banyak lagi kelenjar-kelenjar lain. Okey, kita pergi ke leher dulu. Okey, kita pergi ke leher dulu deh. Okey, di leher awak ni awak ada kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid, senang je cara nak ingat dia. Thyroid merembeskan thyroxina. Okey, kelenjar thyroid merembeskan hormon tiroksina. Hormon tiroksina ni dia akan pergi ke semua tisu di seluruh badan awak. Fungsinya untuk meningkatkan kadar metabolisme. Cikgu nak tanya, awak rajin dengar ke metabolisme? Rajin. Apa metabolisme awak faham? Awak faham lah. Peningkatan suhu air dalam badan tu kok. Lagi. Lagi? Ke apa lagi? Pernah dengar ada orang kata, aku tak apa makan banyak, metabolisme aku tinggi. Pernah dengar ada orang buat ayat macam tu? Pernah. Maknanya, tak apa aku makan banyak, metabolisme aku tinggi. Maknanya pembakaran glukosa aku tinggi. Tu maksud dia. Tak apa aku nak makan banyak, aku kurus je makan banyak 5 pinggir pun aku kurus je. Sebab apa? Sebab metabolisme aku tinggi. Metabolisme tu maksud dia pembakaran glukosa. Apa-apa tindak balas dalam badan awak. Okay, jadi tiroksina ni penting untuk meningkatkan kadar pembakaran glukosa. Untuk meningkatkan kadar metabolisme. Jelas deh. Jadi sebab tu banyak gangguan. Jadi sebab tu kalau orang yang dia ada masalah dengan tiroksina dia, dengan kelenjar thyroid dia makan sikit dia gemuk. Sebab apa? Sebab hormon tiroksina dia tak cukup. Okey, hormon tiroksina dia tak cukup. Okey, sebab dia kadar pembakaran slow, dia makan sikit pun dia gemuk juga. Okey. Lepas tu yang kedua, meningkatkan suhu badan. Sebab apa? Sebab bila dia bakar glukosa, naik tenaga, meningkatkan suhu badan. Okey, mengawal atur pertumbuhan dan perkembangan. Jelas jadi nanti kita akan tengok lebih detail lah nanti dalam bab berkaitan dengan isu kesihatan nanti. Kita akan tengok apa jadi kalau ini terlebih tiroksina, apa jadi kalau orang ni kurang hormon tiroksina, apa jadi. Kita akan tengok nanti. Okey, kemudian cikgu nak pergi dekat ginjal. Okey, kelenjar adrenal. Dua-dua ni lah. Kelenjar adrenal merembeskan A juga. A untuk A, iaitu hormon aldosteron. Aldosteron, hormon kelenjar adrenal merembeskan aldosteron. Hormon organ sasaran dia ialah ginjal. Fungsi dia meningkatkan penyerapan semula garam. Awak jangan tukar dengan ADH tadi. ADH tadi pituitari ke? ADH ni A untuk air. Merangsang penyerapan semula air. Tapi kalau aldosteron meningkatkan penyerapan semula garam di ginjal. Dia nak serap semula garam dekat ginjal. Kalau ADH tadi, dia nak serap semula air. Okey. Satu lagi hormon ialah adrenalina. Adrenalina. Fungsi dia ialah meningkatkan aras gula dan asid lemak dalam darah, meningkatkan kadar pernafasan dan denyutan jantung, meningkatkan kadar metabolisme dan mengecutkan salur darah. Okey, untuk pengetahuan awak, hormon adrenalina ni akan dirembeskan bila awak debar. Awak takut, awak terkejut, awak nampak hantu, awak nampak ular, awak nampak benda-benda yang menakutkan awak. Maka awak rasa dah jatuh budak. Inilah nampak dah. Meningkatkan kadar pernafasan, meningkatkan kadar denyutan jantung. Okey, nanti cikgu akan terangkan. Belakang-belakang ni banyak lagi awak akan belajar. Okey, habis kelenjar adrenal, kita pergi pankreas pula. Okey, pankreas ni merembeskan dua hormon juga. Okey, dia merembeskan hormon insulin. Insulin ni mesti ada kaitan dengan gula dalam badan awak. Okay, jadi fungsi dia mengurangkan aras glukosa darah dan menggalakkan penukaran glukosa berlebihan. Dia kena ada perkataan berlebihan. Bila awak makan gula banyak sangat, barulah insulin dirembeskan.
Kalau awak makan gula tu cukup-cukup untuk keperluan badan awak, tak ada masalah. Tapi kalau gula banyak sangat, pagi tadi awak makan nasi khabu 2 pinggan, minum air Nescafe 2 gelas, lepas tu makan donat 2 butir. Gula banyak tu. Jadi bila gula banyak, hormon insulin dirembeskan untuk menurunkan aras glukosa dalam darah awak. Jadi dia akan tukar glukosa gula lebih-lebih menjadi glycogen simpan dekat hati. Okey, seterusnya dia merembeskan juga hormon glukagon. Hormon glukagon ni bila glukosa tak cukup. Tadi kalau glukosa banyak. Okey, sekarang bila glukosa tak cukup, awak pun ketar-ketar dah glukosa tak cukup. Sepatut pagi tadi awak breakfast. Tapi awak tak ingat nak makan. Pukul 9 petang baru nak makan, awak ketar dah. Okey, jadi glukagon dirembeskan untuk meningkatkan semula aras glukosa darah. Nak naik balik glukosa. Jadi macam mana dia buat? Dia akan menukarkan glycogen hak sipar dalam hati lebih tadi, tukar kembali menjadi glukosa semula. Okey. Kemudian cikgu nak pergi ovari. Ovari ni hanya untuk perempuan sahaja. Okey, ovari merembeskan hormon. Cara cikgu buat macam ni. Hormon orang perempuan. Sebab apa cikgu hormon orang perempuan? Sebab estrogen ni dalam bahasa Inggeris dia eja macam ni. Ejaan dalam bahasa Inggeris dia akan eja macam ni. Oestrogen. So cikgu pun cara cikgu nak ingat sebab kita biologi ni banyak benda nak ngapa. Jadi cara cikgu ingatlah ovari ni retina je ada. So ovari merembeskan orang perempuan. Kemudian orang perempuan, oestrogen, estrogen dan P progesteron. Okey, so estrogen ni untuk apa? Untuk merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan dan merangsang kematangan folikel. Merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder ni maksudnya merangsang ciri-ciri buah dada, perkembangan punggung awak. Itulah orang panggil ciri-ciri seks sekunder wanita. Sebab tu macam sajak kan. Sajak nak jadi retina. Dia pergi cocok estrogen lah. Sebab tu dia ada GOT2 tu. Okey. Lagi, membaiki merangsang penebalan dinding uterus. Selepas awak mari haid, dinding awak keluar. Masa awak mari haid tu dinding awak keluar kan. Sebab tu awak nampak darah awak bertokor-tokor tu. Jadi dia nak baiki balik dinding tu, estrogen. Okey, estrogen akan dirembeskan. Okey, kalau progesteron, perempuan ni penting untuk penebalan dinding uterus. Sebab apa cikgu dia nak tebal? Saat ni nak baiki. Baiki bila awak mari haid. Dia nak tebal tu sebab awak sudah pregnant. Jadi betul tak cikgu kata ovari merembeskan hormon orang perempuan. Orang tu estrogen. Estrogen ni untuk tebalkan balik dinding uterus. Bila awak dah lepas mari haid, awak selesai mari haid, dia nak baiki balik dinding awak. Dan yang kedua dia untuk perkembangan ciri-ciri seks tu lah. Buah dada, punggung. Sebab tu sajak pergi cocok benda tu. Okay, yang kedua progesteron. Progesteron ni untuk pregnant lah. Bila perempuan tu pregnant, sebab dia nak tebalkan dinding uterus. Dia nak tebal. Sebab apa? Sebab embryo nak menempel. Okay. Kemudian ini khusus untuk lelaki, testis. Testis merembeskan hormon testosteron. Okay, jadi dia ni fungsi dia untuk merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki. Apa cikgu ciri-ciri seks sekunder lelaki? Ciri-ciri seks sekunder lelaki ni suara garau, lepas tu misai dan janggut. So sebab tu kalau orang lelaki tu dia terlebih testosteron, janggut dia pun banyak lebih pada orang lain. Suara dia lebih garau. Dan untuk spermatogenesis. Kemudian spermatogenesis ni ialah nak hasilkan sperma. Okay. Jadi kalau awak tengok tu banyak, awak ada 14 hormon. Lebih kurang dalam 14 macam itulah. 14 ke 16 macam tu. Hormon yang awak perlu awak hafal. Fungsi dekat mana. Okay, jadi caranya ialah selepas kelas cikgu nanti, cikgu nak ubah macam ni lah. Buat nota macam ni. Supaya dengan cikgu buat nota macam ni, lukislah. Kalau tak saya lukis kat, carilah gambar manusia ataupun print daripada Google. Okay, lepas tu buat nota macam ni. Awak gunting, boleh gunting gambar tu letak dekat tengah. Okay, labelkan kelenjar-kelenjar ni. Labelkan kelenjar-kelenjar ni. Lepas tu
Pituitari rembeskan hormon apa, sekali dengan fungsi selalu. Kalau perempuan, lelaki. Okay, jelas ini ialah untuk nota awak, masukkan dalam fail nota. Bila kita bersemuka nanti, semua kerja awak cikgu akan check lah. Okey, kita pergi lagi. Cikgu akan ambil masa tutorial sebab cikgu nak habiskan topik. Okey, seterusnya. Okey, ingat tak tadi cikgu kata sistem saraf dengan sistem endokrin ni dia macam dua beradik. Apa dua beradik? Sebab dia berkaitan. Okey, jadi sekarang kita nak tengok penglibatan sistem saraf dengan sistem endokrin bila awak dalam keadaan cemas. Cemas ni maksud dia awak kena kejar ke anjing, kena kejar ke angsa, lagi ke apa lagi? Terserempak dengan hantu, dikejar oleh peragut, apa sahaja. Semua benda yang menakutkan, dia akan melibatkan sistem saraf dan sistem endokrin. Okey, kita tengok cikgu tak saya baca ayat dari buku teks. Payuh nak ingat. Okey, so cikgu nak buat macam ni. Okey, katakan awak dikejar oleh anjing. Okey, dikejar oleh anjing. Okey, ni turutan yang awak kena hafal. Okey, cikgu bagi siap-siap dah kat awak. Turutan yang perlu awak hafal. Okey, yang pertama, reseptor deria pada mata mengesan rangsangan anjing. Awak nampak tak? Ni ialah sistem saraf. Mesti awak nampak anjing tu dulu nak mari dekat awak. So reseptor deria pada mata mengesan rangsangan anjing. Awak pun tengok ni. Anjing ni mari kat aku ni. Okay, so apa jadi? Mencetuskan impas saraf yang dibawa oleh neuron. Cikgu tak ingat nak tukar. Ni neuron deria sebab silibus lama dia panggil neuron afferent. Okay, so cikgu tukar neuron deria. Apalah, bila nak nulis dia jadi ni. Mungkin ada anjing gila. Mau kekoh aku ke. Okay, jadi otak akan menginterpretasi dan mengintegrasi maklumat. Dia akan dia akan tafsir lah benda tu. Okey. Serta menghasilkan impas saraf yang akan dihantar oleh neuron efferent ni neuron motor. Neuron motor ke kelenjar adrenal. So awak nampak tak? Mula-mula sistem saraf. Kemudian sistem saraf ni yang dibawa, kemudian dia akan bawa neuron motor, dia tak hantar ke otot. Dia pergi ke kelenjar adrenal dulu. Jelas ke? Nampak lagi ke slide cikgu? Cikgu nak tanya, takut ada gangguan saat ni. Nampak cikgu? Nampak. Okey, awak faham kalau ni dia ada kaitan dengan kelenjar adrenal. Okay, sebelum ni kita belajar dia akan hantar ke efektor, tapi dia tak hantar ke efektor lagi. Dia hantar pergi ke efektor tapi jenis kelenjar. Dia tak hantar ke otot. Bukan otak otot. So dia tak pergi ke otot lagi. Dia pergi ke kelenjar adrenal dulu. Okey, kemudian kelenjar adrenal ni akan merembes hormon adrenalina terus masuk dalam aliran darah. Okey, sekejap cikgu takut opening cikgu tulis dulu hak biasa-biasa. Kalau awak terpijak jarum ke terpijak kaca dia macam ni. Okey, sekejap Dia mula reseptor deria. Kesan rangsangan. Ni hak biasa, hak belajar sebelum ni. Bila dah kesan rangsangan, tercetus impas saraf. Okey, lepas tu siapa bawa impas saraf tu? Neuron deria. Bawa pergi mana? Bawa pergi ke otak. Lepas tu otak pun akan tafsir semua. Okay, masa sampai ke otak tu nanti dulu dia bersinet dulu dengan neuron geganti. Lepas tu neuron geganti dia bersinet pula dengan neuron motor. Neuron motor ni akan bawa hasil yang daripada otak tu pergi ke efektor. Efektor awak sebelum ni ialah otot. Otot dekat kaki. Otot kaki pun mengecut mengendak, awak pun angkat kaki. Tu kalau yang biasa. Tapi kalau dia melibatkan benda yang menakutkan,
dia bawa pergi ke efektor, tapi efektor awak lah ni ialah kelenjar adrenal. Dia tak pergi lagi ke otot, dia akan pergi lepas ni. Dia pergi ke kelenjar adrenal dulu. Okay, jadi kelenjar adrenal ni akan merembeskan hormon adrenalina masuk dalam darah. Jadi adrenalina ni akan buat apa? Dia akan meningkatkan semua benda. Meningkatkan denyutan jantung. Sebab tu bila awak takut, awak kena ambak ko curi ko apa, rodak jantung awak. Meningkatkan denyutan jantung. Lepas tu awak perasan tak bila awak takut ni, kadar pernafasan awak meningkat. Cuba awak tengok cerita-cerita orang putih. Bila dia takut, dia lari daripada raksasa ke, dia lari daripada gapo-gapo menakutkan. Pernafasan dia tu, dia kuat. Okay, lagi meningkatkan tekanan darah. Jadi bila jantung tu meningkat, kadar denyutan jantung tu meningkat, jantung pam apa? Pam darah. Darah bawa apa? Darah bawa banyak oksigen. Okey, jadi oksigen tu untuk apa? Untuk meningkatkan kadar respirasi. Apa ni cikgu kadar respirasi? Kadar pembakaran glukosa. So bila aras glukosa pun meningkat, dia pun bakar glukosa banyak-banyak, maka banyak tenaga dihasilkan. Sebab itulah bila awak berada dalam keadaan panik, awak takut, awak akan buat benda yang di luar jangkauan awak. Contoh. Awak perasan tak bila awak kena ambak ke anjing, awak boleh lakoh longkang yang besar masa awak panik tu. Sebab apa? Sebab ni lah. Sebab banyak doh tenaga awak. Jadi tenaga tu dihasilkan untuk sama ada awak nak lawan situasi cemas itu ataupun awak nak lari. Sebab tu kadang-kadang bila kita cemas doh, kita akan buat benda yang kita tak sangka kita boleh buat. Contoh, cikgu nak bagi contoh. Ingat tak kebakaran, kejadian kebakaran budak tahfiz sebelah orang mati tu? Ingat tak cikgu nak tanya awak? Ingat. Okay. Ada 2-3 orang ke pelajar yang selamat tu, bila pemberita tanya dia, adik-adik turun kok mana adik selamat? Dia kata dia turun kok Selorai Paik. Awak kenal di Selorai Paik dia? Orang ada ke rumah awak tepi tu Selorai Paik tu. Batai Paik tu. Jadi budak tu daripada tingkat atas dia turun kok Selorai Paik tu. Jadi awak nampak tak bila kita panik, kalau hari biasa awak tak akan lompat kok Selorai Paik tu, awak panjat turun sampai ke bawah, awak tak akan buat benda tu. Tapi bila awak panik, sebab tenaga awak banyak, awak akan buat benda tu. Contoh juga, katakan awak duduk tingkat 14. Tingkat 5. Tiba-tiba berlaku kebakaran. Awak akan terjun. Awak tak mikir dah, awak akan terjun. Awak tak cara dah patah kaki ke apa ke. Sebab awak terlalu banyak tenaga. Mari mana cikgu tenaga? Bila awak panik, awak takut, memang automatik. Kelenjar adrenal merembeskan hormon adrenalina. Hormon adrenalina ni dia akan meningkatkan belakang. Meningkatkan apa? Denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah. Dia akan meningkatkan pengaliran darah pergi ke otot-otot. Apa? Sebab darah tu nak bawa oksigen banyak. Oksigen banyak untuk apa cikgu? Untuk bakar glukosa banyak. Bila bakar glukosa banyak, tenaga banyak. Jadi tenaga banyak itulah yang digunakan untuk sama ada awak nak lawan atau awak nak lari daripada situasi tersebut. Jelas ke tak? Boleh ke? Jadi awak kena ingatlah kalau awak panik ke apa-apa, so je hormon hak tubik. Hormon adrenalina. Ingat gitu. Okay. Now kita nak tengok persamaan dan perbezaan. Gapo benda sama, gapo benda beza antara sistem saraf dan sistem endokrin. Okay, kalau yang duduk dekat tengah ni semua benda sama. Benda yang sama, sistem endokrin dengan sistem saraf. Okay, so kedua-duanya mempunyai tisu atau organ sasaran. Sistem saraf ke, sistem endokrin ke, dia ada tisu atau organ sasaran. Yang kedua, kedua-duanya menghasilkan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Okay, kedua-duanya menghasilkan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Kedua-duanya berfungsi menyelaraskan segala aktiviti badan awak. Okey, beza dia pula, awak kena tengok macam ni. Okey, beza dia kalau sistem saraf, tempoh kesan dia singkat. Kita rasa sekejap je. Tapi kalau sistem yang melibatkan hormon ni, kesan dia adalah lama.
Kesan dia lama. Kadang-kadang sehari, 2 hari kita serah lagi. Okey. Kemudian, kalau sistem saraf terdiri daripada rangkaian berjuta-juta neuron. Kita ada banyak neuron, berjuta-juta dalam tubuh kita. Okey, kalau sistem endokrin terdiri daripada kelenjar endokrin tanpa duktus. Okay. Yang ketiga, sistem saraf utusan dihantar dalam bentuk impuls elektrik. Siapa bawa? Neuron bawa. Okay. Tetapi kalau sistem endokrin, utusan diangkut dalam bentuk bahan kimia yang kita panggil hormon. Siapa bawa? Aliran darah yang bawa hormon tu. Okay. Seterusnya, gerak balas saraf cepat serta-merta. Saraf ke cepat serta-merta. Kalau kena paku ke apa, jetak selalu. Cepat serta-merta. Tetapi kalau sistem endokrin, gerak balas dia perlahan dan kesan dia berpanjangan. Okey, lagi beza dia yang terakhir ialah kesan impuls menghasilkan gerak balas satu organ. Tetapi kalau kesan hormon menghasilkan gerak balas melibatkan beberapa organ. So kena hafal lah, tak ada cara lain deh. Okey. Seterusnya pula. Okay, cikgu akan ambil masa tutorial lah. Okay, sistem endokrin memainkan peranan utama dalam mengekalkan homeostasis. Sistem endokrin ni melibatkan hormon. Hormon ni memang memainkan peranan penting dalam keseimbangan badan awak. Ingat tak cikgu kata tadi, mula-mula cikgu kata kalau hormon awak terjejas, habis tak jadi tak stabil lah. Macam contoh awak, hormon orang perempuan lambat. Kucar dah period awak. Jadi kucar dah period awak. Okay? Jadi walau bagaimanapun ketidakseimbangan penghasilan hormon boleh berlaku pada sesetengah individu apabila kelenjar endokrin merembeskan hormon secara berlebihan atau tidak mencukupi. Kita panggil ketidakseimbangan hormon ni bila awak merembeskan terlalu banyak atau terlalu sikit, orang panggil tak seimbang hormon. Jadi kita nak hormon kita ni normal. Okey. Homeostasis ialah pengawal aturan faktor fizikal dan faktor kimia pada julat normal. Homeostasis ni ialah keseimbangan dalam badan awak supaya sentiasa dalam julat normal semua. Okey, jadi apa homeostasis ni? Homeostasis ni ialah dia kawal atur faktor fizikal. Contoh, dia kawal atur suhu supaya sentiasa 37. Naik je 39 demam dah, sakit kepala macam-macam. Nampak tak? Jadi badan kita ni dia kawal atur semua supaya sentiasa suhu tu 37. Okey, tekanan osmosis darah. Tekanan osmosis darah ni maksudnya darah dalam kepekatan darah awak. Jadi kepekatan darah awak ni dia kena sentiasa normal. Dia tak boleh pekat, bahaya. Cair sangat pun bahaya. Okey? Sama juga macam tekanan darah. Tekanan darah orang normal ialah 120/80. Kalau naik, sakit kepala selalu, tekanan darah tinggi. Kalau rendah pun kita akan pening-pening pesel. Nampak tak? Jadi itu ialah contoh faktor fizikal, iaitu kawal atur faktor fizikal supaya badan kita ni sentiasa normal. Contoh suhu, tekanan osmosis darah dan tekanan darah. Cikgu lain kau tekanan osmosis darah dengan tekanan darah ni? Lain. Osmosis ni air dalam darah. Jadi menyebabkan darah cair atau darah pekat. Okey, seterusnya faktor kimia. Okey, faktor kimia ni ialah nilai pH dalam darah awak. Jadi nilai pH darah kita kena normal jugalah. Tak boleh berasid, tak boleh alkali. Okey, lagi kepekatan garam mineral pun penting juga. Kalau banyak garam mineral, tekanan darah naik. Kalau kurang pun kita akan jadi pening, hanyut. Okey, boleh dah? Okey, yang ni cikgu tak sentuh lah. Nanti kita akan sentuh nanti balik. Okey, seterusnya soalan 12.6. Namakan hormon yang berkaitan dengan fungsi yang diberikan. Dia bagi fungsi-fungsi, dia tanya nama hormon. Okey, so kalau ni merangsang pengecutan otot uterus selepas kelahiran anak. Hormon oksitosin. Okey, seterusnya merangsang penyerapan semula air. Tengok buku pun buat salah. Dia sepatutnya kena ada perkataan semula. Merangsang penyerapan semula air. So kalau kait dengan air, hormon ADH. Okey, meningkatkan kadar metabolisme. Kadar metabolisme ni cik kata kadar pembakaran glukosa. Hormon tiroksina. Okey, soalan 2. Nyatakan 3 ciri hormon. Okey, 3 ciri hormon ni siapa rembes dia? Kelenjar endokrin,
Okay, diperlukan dalam kuantiti yang kecil sahaja, sedikit sahaja dan tempoh kesan pengaruh dia adalah lama. Okay, soalan 3. Bandingkan sistem saraf dengan sistem endokrin. Yang ni cikgu tak payah baca. You just saling peta iting tadi. Okay, soalan 4. Seorang murid telah mendapati dirinya diekori sebuah van dan mengesyaki kemungkinan ada cubaan untuk menculiknya. Dalam keadaan cemas, murid tersebut mampu berlari dengan laju menjauhi van tersebut. Huraikan situasi lawan atau lari. Kan cikgu kata tadi, sama ada awak nak lawan atau lari. Jadi memanglah istilah dia panggil situasi, lawan atau lari. So cikgu tak akan jelaskan benda ni. Dia sama je dengan apa yang cikgu terangkan tadi, you just saling sajalah deh. Okay. Sebab cikgu nak kejar masa. Okey, seterusnya kita masuk 12.7. Isu kesihatan berkaitan dengan sistem endokrin manusia. Ingat tak tadi cikgu kata kalau hormon kita kucar, maka jadilah isu kesihatan. Contoh, hormon insulin banyak sangat, apa jadi? Hormon insulin kurang, apa jadi? Okey, so kita tengok yang pertama, diabetes mellitus. Okey, diabetes mellitus. Dalam exam, jangan tulis diabetes saja, salah. Awak kena tulis perhabis. Diabetes mellitus. Okey, kita tengok deh. Pesakit diabetes mellitus atau bahasa lain dia ialah kencing manis. Jadi apa dia jadi penyakit kencing manis? Kerana pesakit ini tidak menghasilkan insulin yang mencukupi atau tidak boleh menggunakan insulin yang dihasilkan. Jadi awak nampak tak? Insulin tak cukup. Insulin tak cukup, maka jadilah diabetes mellitus atau kencing manis. So apa jadi? Menyebabkan aras glukosa dalam darah jadi tinggilah. Gula nak tukar tu tak boleh. Jadi gula akan jadi banyak dalam darah pesakit. Maka apa kesan dia? Pesakit akan kerap buang air kencing, sentiasa berasa haus, rasa kebas pada tapak kaki, penglihatan lama-lama jadi kabur, jadi letih dan sekiranya dia luka lambat sembuh. Cikgu buat apa kaitan dia dengan kencing banyak ni dan dia dahaga? Sebab darah dia pekat. Sebab apa darah dia pekat? Gula banyak. Darah dia jadi pekat, gula banyak, maka dia akan jadi dahaga semua lah nak minum air. Okey? Dan buat apa dia kencing cikgu? Kencing tu sebab dia nak buai gula dia. Sebab tu dia panggil kencing manis. Sebab dalam air kencing dia ada gula, ada glukosa. Okay, sebab tu penyakit ni dia panggil kencing manis sebab dalam air kencing dia ada gula. Okay dah. Okay. Sebaliknya, rembesan berlebihan insulin menyebabkan hypoglycemia, iaitu paras glukosa darah yang sangat rendah. Ni ayat kalau glukosa tinggi. Yang ni pula, yang ni insulin rendah dah ayat ni. Ini insulin rendah. Ayat hak ni pula insulin rendah dah. Insulin tinggi dah. Awak makan je dia tukar gula. Makan je sikit baru makan, tukar selalu glukosa. Sebab insulin tinggi sangat. Maka dia akan menyebabkan hypoglycemia. Ayat alik ni tolong tulis dah dalam buku teks tu. Nanti bila nak baca kat senang lah. Yang ni insulin rendah. Jadi kencing manis. Ayat yang sini insulin tinggi sangat. Banyak dah insulin. Maka jadilah hypoglycemia. Apa cikgu hypo? Hypo ni cair dah gula. Gula sikit dah. Iaitu paras glukosa darah yang sangat rendah. Jadi apa jadi kepada orang yang ada hypoglycemia? Dia akan jadi letih sebab gula tak cukup. Dia sukar tidur pada waktu malam, pemikiran dia bercelaru, dia jadi perasaan takut, ketidakstabilan emosi, mudah pengsan dan sakit kepala. Awak perasan tak budak hak tak breakfast pagi-pagi mari sekolah, bila kita buat assembly, mok dia pengsan. Bila buat assembly kena berdiri lama dia pengsan. Kenapa dia pengsan? Gula rendah, hypoglycemia. Dan awak perasan tak bila awak kurang makan, awak diet, kata contoh awak diet, awak jadi mudah nak marah. Apa ni? Ketidakstabilan emosi sebab gula rendah. Boleh dah?
Okey, seterusnya kita tengok pula satu lagi ialah diabetes insipidus. Lain deh. Diabetes insipidus. Okey, bagi pesakit diabetes insipidus, lobus posterior kelenjar pituitari gagal merembeskan hormon ADH. Ni pula ADH rendah. ADH rendah. So apa jadi? Dia tak boleh nak serap semula air. Dia tak boleh nak serap semula air. Dia tak boleh nak serap semula air masuk dalam badan menyebabkan pesakit akan menyingkirkan air kencing yang banyak. Dia kencing banyak. Dia kencing banyak dan dia kencing kerap. Orang kampung panggil dedah. Pernah dengar perkataan dedah? Duk sementara nak kecing, duk sementara nak kecing, duk sementara nak kecing, duk sementara nak kecing. Sebab apa tu? ADH rendah. So bila ADH rendah, dia tak boleh nak ambil semula air tu masuk air badan semula. Tak boleh. Jadi air kencing akan jadi banyak berdoa. Jadi dia akan kencing banyak dan bila kencing banyak dia haus. Pada minum dia kencing lagi. Okey. Oleh sebab kuantiti air yang banyak hilang melalui air kencing, individu tersebut akan mengalami penyahidratan. Jadi bila dia kencing banyak sangat, maka dia akan mengalami kering kontang sekiranya tidak minum air yang mencukupi setiap hari. Boleh Nanti cikgu akan bagilah slide ni supaya senang untuk awak study. Ni yang cikgu kata tadi. Kalau ADH kurang. Bila ADH kurang dia tak boleh nak serat semula. Serat semula ni maksud dia kita nak kecing dah tapi dia ambil balik air tu masuk air badan kita. Tapi dia tak boleh nak ambil. So bila dia tak boleh nak ambil, maka air tu akan keluar. Kita akan kecing banyak. Boleh? Ni pula kalau ADH berlebihan pula dah. ADH banyak sangat. So dia akan serap air masuk semula dalam badan dengan banyak. So bila air masuk dalam banyak dia akan jadi edema. Edema ni kita dah belajar dalam bab sebelum ni, iaitu sembab. Kaki jadi bekok. Okey, habis yang tu. Ni yang cikgu kata tadi. Bila ADH kurang, sepatut serap balik masuk dalam ginjal kita. Tapi kita tak serap masuk air badan kita. Kita tak serap masuk air badan kita. Jadi kita akan kencing banyak. Okey, seterusnya hypothyroidism. Apa dak perkataan thyroid ni? Okey. Orang dewasa akan mengalami hypothyroidism sekiranya rembesan tiroksina tak cukup. Ni sebab tiroksina tak cukup. Jadi bila dia tak cukup, dia akan jadi hypothyroidism. Simptom termasuklah kadar denyutan jantung perlahan, slow, amat sensitif terhadap kesejukan, letih dan berat badan yang mudah meningkat. Cikgu kaitan apa dengan berat badan mudah meningkat ni? Kau ingat tak tadi? Kelenjar thyroid merembeskan tiroksina. Tiroksina ni untuk rangsang metabolisme, maknanya merangsang kadar glukosa. Tapi bila dia kurang, dia tak boleh nak buat metabolisme. Jadi kalau awak makan sikit pun, berat badan awak mudah meningkat. Ni contoh-contoh orang yang ada hypothyroidism lah. Rambut dia jadi kering, kasar dan lama-lama jadi botak, bulu kening sedikit, dia jadi edema, bekok, sembab dan kulit kering, kembung. Okey, kalau orang yang ada hyper ni sangat tinggilah, banyak doh tiroksina dia pula, apa jadi? Okey, merujuk kepada keadaan yang berlaku sekiranya rembesan tiroksina terlalu banyak. Simptom dia ialah perpeluhan secara berlebihan, tidak tahan panas, kerap buang air besar, takut, denyutan jantung cepat sangat, dudak boleh rasa. Dan bila dia, sebab tiroksina ni dia untuk metabolisme tinggi. So apa-apa dia makan dia bakar. Jadi dia makan banyak mana pun dia mudah kehilangan berat badan. Dan kadang-kadang sebab sangat aktif, kelenjar ni sangat aktif, maka dia akan jadi besar bekok. Kadang-kadang kelenjar thyroid akan membesar 2 hingga 3 kali lebih besar daripada saiz asal. Dan memang ramailah orang yang ada masalah hyperthyroidisme. Ramai orang ada masalah macam ni. Okey. Dan cikgu nak ingatkan sekali lagi, awak jangan tukar goiter dengan beguk. Ni yang cikgu kena ingatkan awak. Ni sebab selalu jumpa dalam PSA. Goiter bukan
beguk. Okay, goiter bukan beguk. Goiter ni adalah pembengkakan kelenjar thyroid. Kalau beguk ialah pembengkakan kelenjar air liur. Awak pernah dengar bekok king? Bekok king tu ialah beguk. Bekok king, orang Kelantan panggil bekok king. Itu pembengkakan kelenjar air liur. Itu ialah beguk. Kalau yang bekok dekat leher ni ialah goiter. Okey, boleh dah. Nanti cikgu akan bagilah slide-slide ni macam ni untuk senang awak study. Okey, dapat ni yang cikgu kata tadi lah. Ni contoh-contoh orang yang ada hyperthyroidism. Contoh paling mudah tu mata dia jadi membonjol macam ni. Okey, ni orang yang sihat. Lagi, inilah sebab terlalu aktif menghasilkan thyroxina. Jadi kelenjar thyroid dia jadi bengkak. Okey, boleh ni dah jadi goiter dah ni. Campur pula dengan pengurangan iodin. Maka jadilah goiter. Ni orang normal Ni orang normal. Ni orang yang ada hyperthyroidism tadi. Okay, jangan tukar dengan beguk. Jangan tukar dengan beguk. Beguk ni dia boleh berjangkit. Goiter tak. Okay, boleh dan kalau untuk kanak-kanak, dia akan jadi kretinisma. Kretinisma iaitu perkembangan mental dan fizikal kanak-kanak yang terbantut. Nampak? Dia dah tua dah tapi dia terbantut. Mental dia terbantut, fizikal dia terbantut. So kita panggil dia kretinisma. Juga kerana kelenjar thyroid yang kurang aktif. Boleh Nanti cikgu bagi nota ni, you all baca sendirilah. Okey, dan akhir sekali yang cikgu kata tadi lah GH tadi. GH. Okey, ni kalau GH banyak sangat. So dia akan menyebabkan kegergasian. Contoh macam dia ni lah. Ni ialah Chandra Bahadur. Bukan Chandra Bahadur Sultan Kosin, orang paling tinggi di dunia. Ada perempuan tertinggi di dunia pun ada. Sebab apa tu? Sebab GH tinggi sangat. Iaitu rembesan hormon pertumbuhan GH secara berlebihan sewaktu usia kanak-kanak menyebabkan kegergasian. Kegergasian ni dalam bahasa istilah dia gigantism. Gigantism. Iaitu keadaan yang dicirikan oleh pemanjangan tulang yang abnormal. Individu tersebut membesar sehingga menjadi sangat tinggi sebab GH tinggi sangat. Okay, kalau GH rendah sangat, jadi macam ni lah. Chandra Bahadur Dangi dari Nepal. Iaitu kekurangan rembesan hormon pertumbuhan GH semasa tempoh pembesaran melambatkan pertumbuhan tulang dan mengakibatkan keadaan yang kita panggil kekerdilan. Dalam istilah dia panggil dwarfism. Dwarfism, kekerdilan. Organ juga gagal berkembang dan nisbah bahagian badan kekal seperti kanak-kanak. Dia tua dah tapi badan dia kecil dah, rendah dah. So kita panggil dia kekerdilan akibat GH kurang. Ni yang cikgu kata tadi. Boleh ni GH banyak sangat ni. Jadilah gigantism, kegergasian. Kalau kurang, jadilah dwarfism atau kekerdilan. Jangan risau, nota cikgu ni, cikgu bagi siap-siap dah macam ni. Cikgu kalau yang hormon ni, kalau lebih jadi apa, kalau kurang jadi apa. Okey. Yang ni pun cikgu tak ni lah Cuma cikgu nak baca yang ni. Okey, cikgu nak baca yang ni. Soalan 3 dengan soalan 4. Kenapa? Sebab 1 dan 2 tu dah ada dalam buku. Okey, soalan 3. Goiter ialah penyakit yang menyebabkan pembesaran kelenjar thyroid. Okey. Pada pendapat anda, mengapakah pesakit goiter digalakkan makan makanan laut? Sebab goiter ni kerana kelenjar thyroid tidak boleh menghasilkan tiroksina yang mencukupi. Dia sebenarnya gini goiter. Goiter ni dia ada dua, sama ada terlebih aktif ataupun kurang aktif. Okey, jadi dia ni juga disebabkan oleh kekurangan iodin dan iodin ni ada dalam makanan laut. Jadi sebab itulah makanan laut mengandungi kandungan garam mineral iodin yang sangat tinggi. Jadi siapa-siapa yang ada goiter tu doktor akan sarankan dia makan iodin yang ada dalam makanan laut untuk meningkatkan iodin bagi menghasilkan tiroksina.
Okey, soalan 4. Cadangkan rawatan untuk kanak-kanak yang terbantut pertumbuhan. Okey, jadi gen untuk hormon pertumbuhan manusia telah disisipkan dengan jayanya ke dalam bakteria E. coli. Ini membolehkan hormon dihasilkan dalam kuantiti yang banyak, diasingkan serta ditulenkan untuk kegunaan komersial. Ni maksud dia sudah berlaku perkembangan bioteknologi. Maksudnya lo ni koho maju dah. Orang ambil gen pertumbuhan orang normal, dia cocok masuk dalam bakteria dan dia hasilkan banyak-banyak. Jadi kalau orang yang ada kekerdilan, dia akan ambil je lah hormon daripada bakteria tu, suntik masuk dalam kanak-kanak yang terbantut pertumbuhan. Itulah naknya perkembangan bidang biolog ni. Orang kerdil pun kita boleh cocok dah. Nak ambil mana hormon tu? Ambil daripada bakteria. Bakteria tu ambil mana hormon tu? Ambil daripada gen manusia biasa. Okay, so habis dah topik ni. So kita dah habis bab 12. InsyaAllah kita akan masuk bab 13 hari Sabtu nanti. Okay, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Cikgu, Ya. orang yang alami kegergasian ni memang pakai tongkat. Dia tak pakai tongkat. Dia boleh jalan biasa, tak ada masalah. Cikgu, kalau you tinggi sebab macam mak ayah you tinggi, you boleh tinggi somel lebih. Tak ada masalah, tu sebab genetik. Bukan tak- sebab gergasi Dia- lah. Dia kalau gergasi ni dia macam tangan dia panjang, cara nak chair dia ialah muka dia panjang ni tulang muka dia ni panjang, dia akan jadi panjang muka dia. Nampak pelik, memang dia nampak pelik. Dia bukan setakat tinggi saja, dia memang pelik. Tangan dia panjang, muka rahang kalau kita kat orang biasa walaupun dia tinggi pun dia tak ada lah. Pelik sangat ni, rahang dia memang macam gitu, berlebihan. Okay, lagi? Ada apa nak tanya? Kita habis dah bab 12 dan cikgu akan beri slide ni dalam bentuk PDF lah. Kalau bentuk PowerPoint tu dia besar sangat, makin ruang. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada dah. Tak ada dah. Okay, kalau tak ada kita jumpa hari Sabtu untuk bab 13. Okay, Assalamualaikum. Cikgu, Ya. saya vaksin satu. Tak apa, boleh tengok rakaman. Okey. Okay, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Terima kasih, cikgu. cikgu. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama.